Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang muliakan Allah SWT, bagi mengisi slot ustaz yang tak dapat hadir pada hari ini, maka saya ini gantilah sekejap. Kita buat sekejap lah asal ada pengisian lah, supaya dapat motivasi diri kita, bahawa dunia ni sementara je. Biasa kita cakap dunia sementara, kan? Bahawa akhirat tu adalah selama-lamanya. Dunia yang hari ni Allah SWT berikan kepada kita bukanlah satu permulaan kehidupan. Permulaan kehidupan kita adalah apabila kita dipanggil, berakhirnya kehidupan di dunia yang sementara ni, maka itulah permulaan kehidupan kita. Kehidupan yang mana, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, kehidupan yang selama-lamanya. Maka ada pengakhiran kehidupan di dunia ini bila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melangkah kehidupan yang seterusnya. Tetapi kehidupan yang seterusnya tidak ada pengakhiran abadan abadah, kan? Kehidupan yang satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia, kan? Ada riwayat mengatakan 50,000 tahun di dunia. Maka itulah satu kehidupan yang panjang, tuan-tuan. Kehidupan yang mana, kan, ditamsilkan oleh para ulama, sekiranya ditabur bijirin di atas muka bumi ini, gandum ke beras, tabur kat muka bumi ini, penuh satu muka bumi ini dengan beras, dengan bijirin, maka ada satu ekor burung datang setiap 100 tahun untuk ambil satu biji gandum, satu biji bijirin, kan? Lama nak habis bijirin. Tapi pasti dan pasti, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, bijirin itu akan habis, kan? Bijirin, beras, gandum yang ditabur satu dunia akan habis, satu hari akan habis. Tapi kehidupan di akhirat nanti tidak akan ada pengakhirannya, kan? Tidak akan habis. Maka ini satu benda yang kita kena selalu fikirkan, kan? Kena fikirkan akhirat. Fikirkan agama adalah membawa banyak arti, sangat bermakna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir sesaat, fikir 2 saat, 3 saat, kan? 1 minit untuk agama, kan, adalah sangat-sangat berharga berbandingkan dengan 1 minit di dunia. Fikir dunia, buat kerja dunia 1 minit, tak ada apa-apa, tak ada beri apa-apa, tak ada apa-apa beri manfaat kepada kehidupan kita yang tadi tu, yang lama sangat tadi tu. Tapi fikir, kan, Allah menyesal, ya Allah, kan, aku buat banyak, kan, kesilapan, kan, aku telah banyak lalai dengan kehidupan dunia ni, ya Allah, kan? Jadi kita fikir, kan, keadaan kita di akhirat. Itu satu benda yang berharga di sisi Allah SWT. Maka tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, hari ini kita baca sikitlah dalam kitab Fadail Amal ni, Fadilat Amal, karangan Syekhul Hadis Hadrat Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi.
Ini satu orang Syekhul Hadis di benua Hind. Dan ini kita baca inilah sedikit berkenaan dengan kisah para sahabat. Okey, satu kisah yang berkenaan dengan bab ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pergi mengintip. Mungkin ada yang pernah dengar cerita ni. Okey, hari ni kita dengar sikitlah cerita bagaimana keadaan para sahabat yang begitu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita kata kita umat Nabi, kita dah buat apa yang Nabi buat, kan? Tapi benar atau tidak, kan? Kita lakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, kan? Contoh yang paling senang sekali, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, bagi orang-orang lelaki, kan? Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kan? Solat macam mana kamu lihat aku solat. Jadi macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, macam kita solat tu lah, kan? Kita punya rukun fiqh dia sama macam Rasulullah buat, kan? Tapi adakah kita lengkap kita mengikut keadaan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah khusyuk dan khudu' Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada dalam solat kita hari ini? Adakah solat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah satu hari pun tinggal solat berjemaah di masjid kita buat? Maka itu satu benda yang Nabi kata, buat macam mana aku solat, Nabi solat dekat masjid, kan? Hari ni ramai tuan-tuan, ibu-ibu, bapa mulia, masih lagi sahabat-sahabat kita yang kita perlu ajak dia untuk datang ke masjid untuk kita solat macam mana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi barulah kita taat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Baik, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pergi mengintip. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, semasa Ghazwah Khandaq, dalam perang Khandaq, dari satu arah kami menghadapi orang kafir Mekah bersama dengan banyak lagi puak kafir lain yang telah datang untuk menyerang kami. Di satu arah yang lain pula kaum Yahudi Bani Quraizah yang tinggal dalam Madinah sendiri turut memusuhi kami. Satu lawan dengan orang kafir, satu lagi dalam Madinah sendiri ada satu kaum Yahudi bernama Bani Quraizah, yang mana Bani Quraizah ni turut memusuhi umat Islam pada ketika itu. Kami sentiasa diselubungi kebimbangan kalau-kalau mereka akan menghapuskan sama sekali ahli keluarga kami yang berada di Madinah, kerana semua kaum lelaki berada di luar Madinah menghadapi peperangan. Masa tu semua kaum lelaki ada di luar Madinah, tengah berperang. Kumpulan orang munafik pula mula pulang setelah meminta izin dengan alasan rumah-rumah mereka kekosongan. Ini orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan setiap daripada mereka yang datang meminta izin untuk pulang. Orang munafik ini dia punya cara. Bila ajak perang ada je alasan. Dalam perang Tabuk dia kata hari panas. Rasulullah, ini panas terik, macam mana kita nak pergi perang? Rasulullah, kita punya buah kurma sedang masak ranum. Pada ketika tu lama dah, kan? Buah kurma tak masak macam tu, masak dengan cantik dalam perang Tabuk. Orang munafik kata apa? Rasulullah, ini masa kita untuk, kan, kita ambil buah-buah ni, kan? Kenapa kita nak tinggalkan, kan? Hari pula panas terik, kenapa kita nak pergi? Banyak alasan orang munafik. Dia takkan pergi. Dia akan kata kat rumah saya, kat rumah saya anak-anak, isteri saya, siapa nak bagi keperluan mereka, kan? Kalau saya pergi tinggallah mereka, mereka nak makan apa? Ini fikiran orang munafik. Jadi kita hari ni belajar macam mana nak keluarkan pemikiran tu daripada diri kita, bahawa keperluan anak-anak kita Allah SWT yang beri, kan? Apa saya keadaan kita usaha ikut perintah Allah SWT, kena bekerja, kita pergi bekerja. Tapi keperluan, rezeki semua datang daripada Allah SWT. Kalau tak, macam inilah keadaannya. Banyak alasan. Ini tak boleh, nak ajak solat jemaah, kata tak boleh tuan, saya ada hal sikit Tapi solat jemaah ni, kan, dalam Islam ada satu perkara yang sangat menguntungkan. Di sisi Allah satu perkara yang sangat-sangat menguntungkan.
kan, 1 tambah 1 kan, 1 tambah 1 kan, kat dunia ni kita kata 2 tapi 1 tambah 1 kan, di sisi Allah SWT dalam agama ni 27. Bila ada je solat jemaah 2 orang dah start solat berjemaah tempat di mana laungkan azan, maka Allah SWT anugerahkan 27 pahala. Kan, 1 campur 1 2 dunia, 1 campur 1 akhirat 27. Maka ini orang munafik kata apa? Dia bagi alasan minta izin rumah-rumah mereka kekosongan. Rasulullah beri setiap mereka untuk datang minta izin untuk pulang. Dalam keadaan demikianlah pada satu malam angin telah bertiup begitu kencang sekali, tidak pernah berlaku seperti itu sebelum dan selepasnya. Keadaan begitu gelap hinggakan seseorang itu pun bukan saja tidak mengenal kawan di sebelahnya, malah tangannya sendiri pun tidak nampak. Malam yang begitu gelap, angin bertiup begitu kencang kan, malam gelap sampai tangan sendiri pun tak boleh nampak. Angin begitu kencang sekali, bunyi angin itu seakan-akan guruh yang meledak. Orang munafikin sedang bergerak pulang ke rumah masing-masing, dan kami seramai 300 orang masih tetap di sana. Rasulullah SAW berjalan untuk mengambil tahu hal keadaan setiap orang daripada kami, dan dalam kegelapan itulah baginda SAW menghantar orang untuk menyelidik dari setiap arah. Dalam pada itu Rasulullah SAW telah lalu di sampingku. Di sisiku tidak ada senjata untuk melawan musuh dan tidak juga kain yang menahan kesejukan. Yang cerita ni siapa dia? Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Hanya ada sehelai kain kecil saja tutup badan. Dan kecil, sekiranya dipakai kain itu hanya boleh menutup hingga ke lutut saja. Tutup hanya untuk cover dia punya auratnya. Hanya dapat tutup punya auratnya. Malah kain itu pun bukan kepunyaanku. Dah lah, tutup aurat dia, kain kecil, bukan dia punya pula tu. Allahu Akbar. Sendiri bahkan kepunyaan isteriku. Aku duduk berlutut di bumi dengan menyelimutkan kain, berselimutkan kain itu. Baginda SAW bertanya. Rasulullah datang kat dia kan, Sayyidina Huzaifah ni, yang hanya ada kain yang kecil, hanya menutup badannya kan, hanya untuk menutup badannya. Masa tu angin begitu kencang, malam pula gelap. Kan, senjata pula tak ada. Apa Rasulullah tanya, siapa ni? Saya menjawab, Huzaifah. Namun oleh sebab sejuk yang keterlaluan, saya tidak dapat bangun dalam keadaan malu yang keterlaluan menyebabkan badanku terpaku ke bumi. Dia duduk je pasal dia malu. Ini bangun kan, dia punya kan, dia punya pakaian pun tak cukup kan. Lepas tu dia malu, dia duduk je, dia kata saya Huzaifah. Baginda SAW bersabda, bangun dan pergilah kepada kumpulan musuh dan bawalah kembali berita keadaan yang sedang berlaku di sana. Rasulullah kata bangun, pergi reki ataupun pergi spy, pergi tengok kan keadaan musuh. Saya lah orang yang paling lemah sekali pada masa itu. Orang yang paling lemah pada ketika itu adalah Sayyidina Huzaifah. Senjata tak ada kan, kelengkapan tak ada, pakaian pula tak cukup. Itulah orang yang Rasulullah SAW pilih untuk pergi bertemu, pergi spy musuh, pergi tengok musuh. Namun demikian, untuk menunaikan perintah Nabi SAW ni taat je, pasal saya telah bangun dan pergi. Dia bangun dan pergi. Apabila saya bergerak, Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma khfadhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, peliharalah dia dari hadapannya, belakangnya, kanannya, kirinya, dan dari atasnya serta dari bawahnya. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu berkata melalui doa baginda sallallahu alaihi wasallam, ketakutan dan kesejukan seolah-olah mula hilang daripada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, dia punya kesejukan dan ketakutan dah mula hilang. Setiap langkah seolah-olah saya berjalan dalam kepanasan. Semasa sedang berjalan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jangan lakukan apa-apa pun di sana. Dengan senyap-senyap perhatikan keadaan yang sedang berlaku, kemudian kembalilah segera. Apa dia punya tugas, tuan-tuan, ibu-ibu, apa-apa yang mulia? Tugas dia untuk pergi, tengok, beri laporan kan? Rasulullah kata jangan buat apa-apa kan? Perhatikan apa yang sedang berlaku, kemudian kembalilah segera. Setibanya di sana, saya melihat unggunan api sedang menyala dan orang ramai sedang berdiam.
Maknanya keliling api tu dia tengah panaskan badan-badan mereka. Setiap orang memanaskan tangan dekat api, kemudian menggosok-gosokkan perut mereka. Kemudian dari setiap arah terdengar laungan, baliklah, baliklah. Setiap orang mengarahkan kabilah masing-masing supaya balik. Disebabkan tiupan angin yang terlalu kuat, batu menghujani kemah-kemah mereka dari segenap penjuru. Tali-tali kemah pun putus, serta kuda dan binatang-binatang lain pun telah mati. Maka pada waktu tu tengah panas, diorang tengah panaskan diri mereka. Kemudian angin tiup begitu kencang, batu-batu menghujani kemah, setiap penjuru kemah pun putus, kan? Kuda binatang-binatang lain telah mati. Abu Sufyan menjadi ketua untuk seluruh kumpulan itu. Masa ni Abu Sufyan belum lagi Islam, tuan-tuan, ibu-ibu, kan? Dia masih lagi menjadi ketua orang kafir. Leader Abu Sufyan ni, leader, orang yang kuat, kan? Kisah Abu Sufyan pun menarik juga, kan? Orang yang begitu hebat. Tuan-tuan, ada orang kata kita, ada orang yang orang kata apa, segan dengan isteri dia. Tak cakap takut, kita segan, kan? Segan dengan isteri dia. Abu Sufyan ni lagi takut dengan isteri dia sebenarnya. Abu Sufyan ketua orang kafir. Ketua orang kafir. Apa yang jadi, kan? Sayyidatina, apa nama? Allah, Hindun, isteri kepada dia, isteri kepada Abu Sufyan, kan? Dia dapat dengar cerita Abu Sufyan melindungi orang Islam dekat rumah dia pada ketika Fatah Mekah. Orang Islam semua nak masuk ke Mekah. Abu Sufyan kata siapa duduk rumah Abu Sufyan selamat. Dengar cerita tu, kan? Jadi Hindun dapat tahu cerita ni, dia buat apa, tuan? Kan? Kalau orang rumah kita mungkin marah kita, bang apa ni macam ni, macam ni, kan? Kita pun diam je. Dia datang, dia terus tumbuk je muka. Hindun datang, puk, dia bagi sekali. Dia kata, kau jangan buat hal. Kau nak masuk agama ni, jangan buat hal, right? Hindun sendiri, dia kata apa? Aku berikrar aku takkan masuk agama ni. Kisah yang menarik, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, kan? Bila hidayah Allah SWT nak datang, maka orang tak boleh lari. Sama macam Ikrimah bin Abu Jahal, lari, hidayah datang kejar dia, kan? Sampai dia kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kisah Abu Sufyan ni, kan? Begitu hebat, dia ketua orang kafir, kan? Tapi dengan isteri dia, dia kena terus terdiam dia. Jadi sambung kisah ni, tuan. Abu Sufyan yang menjadi ketua untuk seluruh kumpulan itu sedang memanaskan tangannya. Saya terfikir, ini peluang baik. Lebih baik aku membunuhnya dahulu sebelum pulang. Saya telah mengeluarkan anak panah dari keranjang panah dan telah pun meletakkan anak panah itu di busar. Dia dah nampak Abu Sufyan, dia pegang anak panah, dia dah nak tarik lah. Namun demikian, selepas teringatkan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi tengok saja, jangan lakukan apa-apa, kemudian pulanglah segera. Nabi kata tadi apa? Pergi tengok je, jangan buat apa-apa. Tengok, lepas tu balik. Dia dah nak tarik dah. Ini chance of the lifetime. Angkat apa ni panah tu, tarik, dia kata zap satu kali, Abu Sufyan jatuh, kan? Bila lagi nak dapat peluang ni, kan? Tapi ni tak cerita, ulama cerita, saya ada dengar cerita daripada ustaz yang beri ni, yang kupas kisah ni. Dia kata malam yang gelap tu jadi terang bagi Huzaifah radhiyallahu anhu. Dia nampak keadaan begitu terang sampai dia boleh nampak orang kafir tu. Dia boleh kenal Abu Sufyan. Pasal apa Allah SWT beri dia kelebihan pada ketika itu? Sebab apa? Dia menunaikan, dia taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah bantu dia. Sama hari ini kita taat perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Sama dalam keadaan ni, kan? Sahabat-sahabat dia dapat tunai. Hari ni kita tengok karamah wali-wali Allah, kita tengok, kan? Dia boleh naik kereta daripada sini sampailah Perlis, isi minyak sekali je, kan? Atau dalam keadaan yang minyak dah habis, orang kata dia isi air je. Ada pernah dengar, kan, cerita-cerita wali-wali Allah cerita macam tu, kan? Tapi itu keadaan yang kita tengok asing pada ketika ini, satu benda yang asing, satu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang macam tu asing bagi kita. Tapi dulu masa zaman sahabat-sahabat, itu perkara biasa. Allah Subhanahu Wa Taala bantu macam mana cara yang kita tak boleh fikir pun, kan? Tapi itulah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Sambung cerita ni.
Abu Sufyan mula mengesyaki sesuatu, kan? Bila tadi dia Abu Sufyan dia perasan, dia ada gut feel, dia kata ini ada something wrong somewhere, ini ada orang ada orang yang sedang mengintip kita, ada pengintip dalam kalangan kamu, setiap orang hendaklah memegang tangan orang di sebelahnya. Kena pegang tangan. Abu Sufyan ni pandai, dia kata pegang tangan sebelah, kan, orang sebelah. Lepas tu kamu tanya, siapakah kamu? Tanya orang sebelah, ni siapa ni? Ni siapa ni? Pegang tangan. Orang itu berkata, subhanallah, engkau tidak mengenali aku, akulah Fulan. Dia kata, subhanallah, kau tak kenal aku ke? Aku Andy. Kan? Tak kenal aku ke? Aku Mazlan. Kan, tak pegang tangan waktu tu, kan? Sebab itu saya telah pulang meninggalkan tempat tersebut. Apabila hampir separuh jalan, saya bertemu dengan sekumpulan lebih kurang 20 orang penunggang yang memakai serban. Mereka berkata, beritahulah Tuhan kamu bahawa Allah SWT telah menguruskan masalah musuh-musuh, maka tiada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Okey, baik, cerita dia tadi ini mungkin kita baca ni macam kamu setiap orang adalah saya pun dengan pantas telah memegang tangan seorang dan bertanya, siapakah kamu? Maka waktu ketika tu Abu Sufyan suruh pegang tangan semua orang. Dia cepat-cepat pergi dekat orang kafir tu, dia pegang tangan, kan? Lepas tu dia tanya, dia tanya orang sebelah dia, siapa kamu? Lepas tu orang tu bercakap, kamu takkan tak kenal aku. Seolah-olah dia bersama-sama orang tu, dan dia sekali dengan kumpulan orang tu lah, kan? Maka dia dah buat macam tu, dia pun beredar, dia pun bijak waktu ketika tu, kan? Nak lepaskan diri dia, dia buat macam tu, dia tanya orang, siapa kamu? Kamu tak kenal orang tu pun, kamu tak kenal ke aku, kan? Dan dia pun beredar. Semasa pulang tu dia jumpa dengan 20 orang, sekumpulan lebih kurang 20 orang penunggang yang memakai serban. Mereka berkata, beritahulah Tuhan kamu bahawa Allah SWT telah menguruskan masalah musuh-musuh, maka tiada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Ini yang dikatakan, yang dia jumpa ni adalah satu kumpulan malaikat yang Allah SWT hantar, kan, untuk bertemu dengan dia dan bagi tahu. Dia kata, bagi tahu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak perlu bimbang, kan, tak musuh-musuh, Allah telah menguruskan musuh-musuh, maka tiada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Setelah pulang, saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersolah sambil berselimut dengan satu kain yang kecil. Ini ialah kebiasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku perkara-perkara yang membimbangkan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan memberi tumpuan kepada solah. Bila ada satu benda yang membimbangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan terus cari solah. Ini ubat, kan? Ada satu benda yang kita cari bila kita sakit. Pening kepala, Panadol. Pening kepala sikit je, kan? Ada Panadol tak? Tanya, kan? Tapi Rasulullah, sahabat-sahabat, ada sahaja masalah. Itu masalah kecil, belum masalah besar lagi. Saya ada masalah, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, semua ada masalah. Bagaimana cara kita selesaikan masalah kita? Yang dulunya adalah solah. Yang dulunya adalah angkat takbir 2 rakaat, minta Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Wasta'inu bis-sabri was-salah, kan? Mintalah dengan sabar dan solah. Sabar macam mana, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa dia? Sabar dalam keadaan kita, kan? Sabar yang diberitahu kat situ adalah sabar mana kita menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar yang mana, kan? Sabar dalam menunaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Segala apa yang Allah SWT suruh kita jaga, kita buat, maka itulah sabar, dalam konteks tadi. Dan kemudiannya solat, satu perkara yang kita perlu buat bila kita menghadapi apa sahaja masalah, kan? Setelah baginda SAW selesai daripada solat, saya telah menceritakan peristiwa yang saya lihat di sana. Mendengarkan kisah pengintipan itu, baginda SAW tersenyum sehingga gigi-gigi baginda SAW nampak bergemerlapan. Sampai senyum, sampai gigi dia nampak bergemerlapan. Jadi keterangan sikit, sememangnya para sahabatlah orang yang layak dikurniakan sifat taat yang demikian. Sungguh pun mereka mengalami pelbagai kesusahan dan kesempitan, namun menunaikan perintah baginda sallallahu alaihi wasallam lebih mulia di sisi mereka daripada harta, jiwa dan raga. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada orang yang kotor, lagi tidak layak dan tidak berkebolehan seperti saya, penulis ini, sekiranya Allah SWT mengurniakan kepada orang yang kotor, lagi tidak layak dan tidak berkebolehan seperti saya ini, sedikit daripada tuah mereka, maka itu satu keuntungan yang besar. Maka inilah
Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, bagaimana ketaatan satu orang. Banyak kisah-kisah lain yang bercerita berkenaan dengan ketaatan. Ketaatan sahabat-sahabat radhiyallahu majma'in untuk menunaikan apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu taat. Taat yang mana dalam surah Allahu Akbar. Saya ingat surah ni. Potongan ayat, wa may yuti'illah wa rasulihi faqad faza fawzan azima. Orang siapa yang taat dengan Allah dan Rasulnya, maka itulah satu kejayaan yang paling agung. Kejayaan yang paling agung. Tak ada lagi kejayaan lebih baik daripada itu apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada satu lagi surah Muhammad ayat ke-7 kalau saya tak silap. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicinta Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, fattabi'uni. Taat pada aku, ikut aku. Kalimah ittiba' kat situ dalam bahasa Arabnya ikut, bukan ikut biasa-biasa. Ikut membabi buta. Ikut macam aku kena ikutlah dia ni, tak boleh buat apa dah. Bukan ada alasan. Ada tiga yang kita betul taat, tiga kan. Satu Allah, Nabi, Rasul. Tiga, kita punya amir, ulul amri, kita punya pemimpin. Yang ketiga ni boleh taat selagi dia tidak keluar daripada syariat, tak berlawanan dengan agama, maka kita taat dengan dia. Tapi yang dua ni taat membabi buta. Kalau solah kalau puasa lah. Kalau Nabi suruh apa kita buatlah. Allah SWT perintahkan ini, kita A, B, C, tak ada lagi benda lain. Maka dalam kita baca tadi apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, ikutlah aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dengan semua orang, ikut aku. Maka apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Yuhibbukumullah. Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta pada kamu. Macam mana nak dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu lagi, yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kamu. Maka inilah tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, satu perkara yang kita inginkan dalam kehidupan kita adalah cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak dapat cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satu caranya adalah kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan cinta kepada kita. Nak dapatkan cinta dengan Allah bukan senang, tuan. Nak dapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita senantiasa di muka bumi ini. Hari tu ada ustaz ajar. Satu saya tiba-tiba terlintas ni kan. Siapa ni? Doa Abu Darda. Maka Allah SWT beri perlindungan. Tuan-tuan dah hafal lah surah. Ustaz apa itu? Lupa lah. Bagi doa Abu Darda. Satu doa ni, doa salah satu insurans lah. Abu Darda bila didatangi oleh satu orang semasa dia berada di masjid, dia datang, dia kata, Abu Darda, aku nampak rumah kau terbakar. Aku nampak rumah kau terbakar. Ini cerita bagaimana satu orang begitu yakin dengan apa yang Nabi SAW ajar pada dia. Dia kata, mana boleh rumah aku tak terbakar? Iya, aku tengok rumah mata aku, rumah aku tak terbakar. Banyak kali, rumah aku tak terbakar. Dia kata, macam mana rumah aku boleh terbakar bila Nabi SAW sudah ajar aku satu perkara yang aku dah buat. Dan Nabi kata, kalau aku buat perkara ni, aku baca doa ni, maka Allah SWT akan lindungi yang pelihara aku. Harta-harta aku, semua benda akan dipelihara. Apa doa yang diajar oleh Nabi SAW? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Baca doa ni, Nabi kata Allah SWT akan selamatkan harta kamu, tinggalkan rumah kamu. Pagi baca ni, subuh ni kita baca,
Sekejap lagi petang, kita baca 1 kali. Maka dalam waktu ketika daripada subuh sampai ke petang, Allah SWT akan selamatkan kita, harta-harta kita. Kan? Dia kata mana boleh, takkan hilang, takkan terbakar rumah aku. Iya, terbakar, dia kata. Mai sini, kita pergi tengok rumah kita, rumah kau. Mai, kita pergi. Diorang pun pergi. Pergi sampai-sampai dekat depan mata kawan tu, tengok rumah tu tak terbakar. Rumah Abu Darda tu tak terbakar. Ini Allah SWT punya kuasa. Bagaimana satu orang yang meyakini dengan perintah ajaran Nabi SAW, maka Allah SWT selamatkan diri dia, harta dia. Jadi kita kena amalkan, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, doa tadi. Ni ada Abalan ada buat video ni, boleh nanti kan, ataupun search kat internet je, doa Abu Darda. Jadikan jadi amalan kan, tetap pagi, tetap petang kita baca doa ni, maka Allah SWT insyaAllah akan beri keselamatan di kita, anak-anak kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang mulia, sekadar itu. Tapi sebelum saya tamatkan ni, mungkin satu perkara yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Mungkin setiap kali Haji Ibrahim jemput saya duduk ke depan ni, saya akan tashkil benda ni, ajak benda ni. Tak ada apa tuan, ini satu perkara yang kita patut amalkan di rumah kita, adalah kita bacakan anak-anak kita, kumpulkan keluarga kita. Satu masa kita pilih waktu, katakan lepas isyak, lepas kita balik dari sini, kumpulkan anak-anak sekejap, tak lama, mungkin setengah jam, 45 minit, kita bacakan hadis dekat rumah kita. Kita buat taklim. Kita buat taklim di rumah. Bila kita buat taklim di rumah ni kan, kita kena setkan lah masa dengan keluarga kita. Banyak perkara yang berlaku bila kita buat, kita masukkan agama dalam rumah. Kan hari ni Allah, kita bungkus agama tu letak luar rumah kan. Bila ayah dia balik baru ada agama. Ayah dia keluar, hilang sekali ikut ayah dia. Esok bila kita dah meninggal, kali ikut jenazah kita. Allah, na'udzubillah. Jangan jadi macam itulah. Maka kita bawa agama balik rumah kita. Tuan-tuan, bawa balik rahmat. Hari-hari datang surau, bawa balik rahmat. Ni kelebihan orang datang solat Jumaat. Datang surau masjid kan, ambil rahmat, bawa balik rumah kan, bawa rahmat masuk dalam rumah. Orang yang tak pergi masjid, macam mana dia bawa balik rahmat dalam rumah kan? Macam-macam jenis maksiat ada dalam rumah kita kan. Telefon, rumah saya sendiri, TV 1, 2, ada 3 TV kat rumah kan. Ada orang bagilah menang apa tu, hadiah hadiah apa, family day lah apa kan. Jadi ini semua unsur-unsur maksiat masuk dalam rumah kita hari demi hari, telefon, game, macam-macam masuk. Kita tak boleh deny, itulah kehidupan kita sekarang. Lemah kita ni kan. Tapi kita spend masa kita sikit untuk apa? Untuk kita dengar hadis, untuk kita dengarkan bacaan Al-Quran. Bila last kita check isteri kita punya Al-Fatihah? Bila last kita check anak-anak perempuan kita punya Al-Fatihah, anak-anak lelaki kita punya Al-Fatihah? Tuan, Al-Fatihah ni satu perkara yang anak kita kalau dapat belajar dengan kita, dia bawa sampai mati. Al-Fatihah yang diajarkan oleh ayah dia pada dia, dan dia bawa sampai mati kan. Bila last kita check kan? Bila last kita check amal-amal anak-anak isteri kita? Maka kita duduk kumpul, itulah satu hari yang mana kita jumpa dengan anak-anak kita, isteri kita, duduk sekali, kita mula-mula kita baca hadis. Belilah kitab ni, Mutakab Hadis ni, ataupun Riyadus Salihin, kitab 40 hadis, apa saja kitab hadis. Kitab hadis yang ustaz-ustaz apa? Ustaz-ustaz ni kat kita tu, kalau nak senang iaitu RM30, tebal macam tu, RM30 je. Semua ada perawi dia siapa kan, sanad daripada siapa, semua ada. Jadi baca hadis kan, anak-anak kita dengar kan. Lepas dia baca hadis, apa kita buat kan? Kita check surah, daripada surah Alam Tarokai sampai ni, hafazan. Baca hafazan, start dengan Al-Fatihah, betulkan Al-Fatihah, buat halakah tajwid kan. Sebab tu kita kena baca Al-Fatihah ni, kita belajar kan. Ustaz imam kat depan ni pun tahu betul entah tidak dengan Al-Fatihah. Saya kena belajar, tuan-tuan pun kena belajar. Dan balik rumah, duduk dengan isteri anak kita, kita ajar anak-anak kita kan. Duduk dengan dia, baca Al-Fatihah. Cukup, kalau ada Al-Fatihah saja pun cukup. Kalau tak, kita buka Alam Tarokai, cek tajwid dia. Alam Tarokai bawa kepada li'ila ra'aital ladzi, sampailah qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Cek benda tu dah kan. Lepas tu dah habis kita buat tu, kita mesyuarat kejap
Mesyuarat ni penting, mesyuarat fikir agama, kan? Mesyuarat sekejap dengan anak-anak isteri kita, hari ni apa anak-anak isteri kita dah buat daripada segi agama, ataupun daripada segi rumah kita macam mana. Abang tadi ada tolong mak, kan? Abang tadi ada tolong mama, abang dah settle lah, tolong lipat kain mama tadi, contohnya, kan? Dan juga kita mesyuaratkan besok kita nak buat apa. Jadi inilah satu masa yang kita spend dengan isteri, anak-anak kita, untuk kita duduk sama-sama, kan? Kita berkasih sayang pada ketika tu, dengan apa? Dengan cara agama, dengan cara kita bawa agama masuk dalam rumah. Bila dengar hadis, maka Allah SWT akan tutup lubang-lubang kemaksiatan. Yang akan masuk adalah nur-nur hidayah, nur-nur agama dalam rumah kita. Baca Al-Quran, baca hadis, insya-Allah ta'ala. Jadi rumah kita akan jadi macam rumah sahabat-sahabat, sahabiah-sahabiah. Jadi itu saja saya rasa sekadar yang saya boleh kongsi ini. 7.30 insya-Allah. Kita jumpa lagi lain masa kalau ustaz tak ada baca ke depan ni. Jadi apa saja yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, kan? Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.